إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Sabar. Tiga, dua. Atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qalam alif. Kadasallahu sirrah. Maka berlebih kuranglah dua ilmu tadi. Yang pertama adalah sebagai kulit dan yang keduanya sebagai isi dia. Yang pertama adalah sebagai zahir dan kedua dipanggil batin. Yang demikian itu adalah seumpama yang menampakkan pada mata manusia sesuatu di dalam gelap atau pada tempat yang jauh, maka terjadilah baginya semacam pengetahuan. Lalu apabila dilihatnya pada jarak dekat atau setelah hilangnya gelap, maka tahulah dia akan perbezaan antara keduanya. Dan tidaklah yang kemudian itu berlawanan dengan yang pertama, akan tetapi menyempurnakan bagi yang pertama. Beza antara ilmu syariat dan hakikat ini. Maka seperti itu pula lah ilmu iman dan tasdik, itu membenarkan. Kerana manusia itu kadang-kadang membenarkan adanya rindu, sakit, mati, ya, sebelum lagi terjadi. Tetapi keyakinannya ketika telah terjadi menjadi lebih sempurna daripada sebelumnya. Dia yakin adanya Kaabah, tapi bila dia pegang, dia tawaf, dia pusing, dia dakap dada dekat Kaabah, tu lebih yakin. Kan? Itu maksudnya lebih dekat. Betul seorang tadi, dia yakin Allah Ta'ala melihat, tapi bila dibukakan kalbi di muka syafa, dia terasa tu waktu lagi kuat. Dia berjalan, dia terasa dia dilihat pandang oleh Allah Ta'ala. Ya, dengan dia sekadar dia tahu saja, tu lain. Sebab tu keimanan dia berbeza-beza. Bahkan bagi manusia mengenal makna syahwah, ya, syahwat, rindu dan lain-lain hal, mempunyai tiga keadaan yang berlebih kurang dan perasaan yang berbeza-beza. Pertama, membenarkan dengan adanya sebelum terjadi, ya, adanya sebelum terjadi. Kedua, membenarkan adanya ketika terjadi, ya, dan ketiga, membenarkan dengan adanya ketika telah terjadi. Makna sebelum, sedang dan telah. Sudah tentu dah ada perbezaan besar tu. Baik, sekarang keyakinan kita dengan lapar setelah hilangnya berlainan dengan sebelum lagi hilang, ya. Dan seperti demikianlah sebahagian daripada ilmu-ilmu agama ada yang menjadi terasa betul lalu sempurnalah dia, maka adalah yang demikian seperti batin bila dibanding kepada keadaan sebelumnya, ya. Jadi benda tu maknanya kalau sekadar pengetahuan belum dirasa, dia lain. Kalau dia tahu dan dirasai, dia lain. Sebab benda yang ditumpukan tu sama aja. Kaabah sama, yang kita lihat kat dinding tu dia itulah. Tapi dengan orang dah lihat dekat lain, dengan orang dah berdakap tu lah lain, rasa itu lain, benda yang sama je. Cara mendapat tu berbeza. Ada dapat lebih terang, lebih dekat, lebih jelas, ada yang sebaliknya. Maka bezakanlah di antara ilmu orang sakit tentang kesihatan dan ilmu orang sihat mengenai kesihatan itu. Maka pada bahagian yang empat itu, bahagian empat itu berlebih kurang dia antara manusia, dan tidak adalah pada satu pun daripadanya yang batin itu dia bertentangan dengan zahir, tak ada.
Tapi adalah menyempurnakan. Mana yang batin tu menyempurnakan. Ihsan dia menyempurnakan makam iman dan Islam. Ya, itu maknanya. Makam iman dia yakin al-imanu billah wa bi rasulihi wa malaikatihi. Kan dia yakin iman. Tapi bila dia lagi dekat, dia tak sama, dan dia bukakan muka syafah qalbi dia. Allah Ta'ala bukan sekadar iman, tapi dia pergi pada makam ihsan. Apa ihsan? Terasa anta mudallah ka'annaka tara tu. Fa illam takun tara fa innahu yara. Dan dia terasa dia sentiasa dilihat pandang oleh Allah. Berbanding dengan orang yang tak ada rasa, kalau tanya dia tahu, tapi dia belum rasa lagi. Sebab apa tak apa rasa? Sebab ada rasa lain yang banyak menghalang. Rasa makhluk yang banyak menghalang menyebabkan dia terlalai. Tapi bila dibersihkan karat-karat cermin hati kelalaian dia, makin terang. Itulah keadaannya. Ya. Bahagian kelima dia kata apa? Bahawa diperkatakan tentang suatu itu dengan kata-kata, tiada dengan keadaan. Situ kepada bahagian yang keempat itu, berlebih kurang antara manusia, dan tidak ada pada satu pun daripadanya. Yang batin itu bertentangan dengan yang zahir tak, tetapi adalah menyempurnakan. Maksudnya batin itu menyempurnakan yang zahir dan mencukupkan, seperti isi menyempurnakan akan kulit sekian. Itu beza antara ilmu zahir, ilmu fiqh dengan ilmu tasawuf. Makrifat secara dalil dengan makrifat secara kashfin, itu beza dia. Mana dia menyempurnakan, bukan ada perbezaan hakikat tak. Dan bahagian yang kelima, bahawa diperkatakan tentang suatu itu dengan kata-kata je, ya, tidak dengan keadaan. Dia belum mengalami, dia cerita je. Sebab tu tuan guru Haji Umar Zuhdi, dia kata kalau kamu nak pergi Mekah, nak buat haji dan nak buat umrah, jangan belajar dengan orang apa? Dengan orang yang belum pergi. Nanti dia hakal engkau dia. Dia tak pernah pergi Mekah, ya, umrah pun tak pernah pergi. Wah, dia pun mengajar kitab punya bahasa, punya keadaan dulu. Sekarang dah lain, sodok apa tu, macam-macam perubahan. Dia pun cerita, kat kedai mana ada kedai lagi tu. Celah-celah lorong mana semua dah kena sodok dah. Tak boleh. Nak belajar haji umrah kena orang dah pergi. Dia dah pergi baru dia bercerita, nampak satu-satu. Itu maksud dia lah. Orang dah pergi dengan orang belum pergi. Dah dengan dia akal dengan kau dia. Macam ni. Rupa tempat yang cerita satu dah tak ada dah, semua dah berubah. Kan? Yang tak berubah Kaabah duduk situ. Tetapi bagi orang yang memandang kepada hakikat, mengetahui akan rahsia yang terpendam di dalamnya, tentulah lain, kan. Dia tengok Kaabah kat dinding, kan, Kaabah yang depan mata tercatat dia pergi lain, rasa pun lain. Bila orang biasa kau nampak Kaabah je memang mencurah air mati dengan tengok Allah, nampak kebesaran Allah Subhanahu Taala, kan. Ini adalah seperti perkataan dari orang yang mengucapkan, berkata, ya, dinding kepada tiang, mengapakah engkau menyusahkan akan aku, gitu. Menjawab tiang, ya, sama dah seperti apa, berkata dinding kat tiang, mengapa engkau menyusahkan aku, ya, dinding kata pada tiang. Menjawab oleh tiang, tanyakanlah kepada orang yang menekuk aku, mengapa dia membiarkan di belakangku batu apa di belakangku pula, tikat aku belakang apa pula. Macam tu maksudnya. Ini adalah apa, penyusunan kata-kata keadaan dengan kata-kata yang diucap, ya. Itu mana yang diucap dengan ahwal yang berlaku, itu maknanya perbezaan hakikat dia lain. Benda sama tapi rasa dia, pengalaman dia berbeza.
Dari inilah firman Allah Ta'ala, summa stawa ila samai wa hiya dukhan faqala laha walil ardi atina taw'an aw karhan qalata ataina ta'iin. Kemudian itu dia menuju ke langit. Ketika itu berupa asap dukhan, dan Tuhan berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah engkau kepada keduanya dengan sukarela dan terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan sukarela, makna dengan patuh. Surah Hamim Sajdah dengan. Jadi orang yang bodoh itu memerlukan untuk memahamkan kepada penentuan bahawa langit dan bumi itu hidup, berakal dan mengerti kepada ucapan itu, iaitu suara dan huruf yang terdengar oleh langit dan bumi. Lalu keduanya menjawab dengan huruf dan suara dengan mengatakan kami datang dengan sukarela. Dan orang yang bermata hati tahu bahawa yang demikian itu adalah kata-kata keadaan, dia panggil lisanul hal, dan menerangkan bahawa langit dan bumi itu diuntukkan dengan sendirinya kepada yang demikian, dan menuruti kepada yang dituntut itu dengan mudah. Mana perbezaan antara orang yang memahami lisanul hal dengan lisanul maqal. Jadi daripada sinilah Allah Ta'ala berfirman, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih, dan tidak ada sesuatu pun melainkan semata-mata memuji tasbih dengan kemuliaannya. Ini kemuliaan Allah Ta'ala. Orang yang bodoh itu memerlukan pada memahami kepada penentuan bahawa benda-benda beku itu mempunyai hidup, akal dan tutur kata dengan suara dan huruf, sehingga dapat dia mengatakan subhanallah, maha suci Allah, supaya benar-benar nak mengucap tasbih. Dan yang bermata hati tahu bahawasanya tidaklah dimaksudkan dengan itu pengucapan dengan lisan, tetapi adalah benda itu merupakan pengucapan tasbih pada wujud Allah. Makna berkudus mentasbihkan kepada zatnya dan naik saksi kepada keesaannya, seperti yang dikatakan oleh seorang penyair, pada segala sesuatu mempunyai petanda yang menunjuk dia itu esa. Maknanya pada tiap-tiap benda ni menunjukkan apa? Keesaan Allah Ta'ala, sebab kita faham makna ketuhanan, bahawasanya semua benda terikat dengan dia. Maka kalau sudah ada dua Tuhan, maka batal makna ketuhanan. Mana ada benda sudah tidak, semua bertumpu, bahkan ada yang tumpu pada satu, satu lagi bertumpu pada yang satu lagi, maka batal makna ketuhanan. Jadi nampak tu dengan apa? Dengan kepahaman, dengan nampak dengan zahir luar. Dan dipasukkan sini itulah tasbih. Tapi benda itu berlaku. Rasulullah SAW ada setengah mukjizat Nabi SAW, batu semua bertasbih dan sebagainya, dan didengar tu tak ada masalah. Tapi kalau ikut cara zahir ni, dia pindah ke sini, dia kata mafhum, dipaham daripada situ, mereka ni mengingati Allah, dan dia itu menunjukkan atas kewujudan keesaan Allah yang maha dahsyat. Kebahagiaan sebagaimana dikatakan, dunia yang kukuh kuat ini menjadi saksi bahawa penciptanya itu mempunyai kebagusan pengaturan, kesempurnaan pengetahuan. Tidaklah itu mempunyai pengertian bahawa dunia itu kukuh kuat itu mengucapkan aku naik saksi, tak. Ya, ini panggil lisanul hal. Tahu lisan hal? Ya, dengan kata-kata, tapi adalah pengakuan itu diri sendiri dan keadaan yang meliputi dia. Kita pergi sawah kan, sawah tu musim nak apa? Bajak, nak menanam padi. Bila dia dah bajak, padi dah habis, dia nak pergi petak ke sebelah, dia langgar tak batas, pecah tak? Pecah. Jadi kita pun buat batas baru.
Bila kita buat batal bau, batal lembik, kita tak nak bagi orang lalu, kita pun letakkan apa? Mengkuang, duri macam-macam. Jadi bila orang lalu situ, seolah-olah duri mengkuang dan segala ranting kayu kita letak tu, Allah dia kata apa? Jangan lalu, batas masih lembik. Macam tu nak maksud dia. Padahal ni tak cakap, tapi itu dipanggil lisanul hal, lidah kelakuan. Kita tuang air dalam bekas cawan, kan? Kita ambil cawan, kita nak minum, kita tuang air, kan? Jadi bila kita tuang jaya, kan? Kalau dah penuh dia, kita berhenti tak? Dah penuh pop, kita berhenti. Seolah-olah diri penuh tu kata op. Dah cukup. Walaupun dia tak bercakap. Kita pergi dekat pam minyak, merokok di pangkar. Seolah-olah dia kata jangan merokok di sini. Padahal dia tak bercakap. Itu dipanggil lisanul hal, lidah kelakuan. Ya. Satu lagi lisanul maqal, lidah perkataan, ya. Jadi lisan hal tu lebih afsah tu. Lidah kelakuan lebih afsah, lebih menerangkan daripada lidah, ya, percakapan luar. Dalam konteks dakwah keluarga, dia kena banyak pakai lisanul hal, ya. Dia ni dulu satu keluarga tak semayang kan, ya, judi ada macam-macam. Tiba-tiba seorang daripada itu dah dapat petunjuk, ya, dalam keluarga seorang tu dapat hidayat. Maka dalam dia nak repair keluarga dia tu, dia kena banyak guna lisanul hal. Jangan terlampau banyak menggunakan lisanul maqal, ya. Kalau dia banyak gunakan, kan dia mantul balik yang, ni tak boleh, ni haram. Kau semua haram, dulu kau pun sama dia kata. Kan dia pun dia melentung. Tapi kalau dia tunjuk akhlak baik, ya, dulu dia cakap kasar ni, bapak sekarang dia cakap berhalus, kan. Malam-malam dia bangun sembahyang, keluarga dia tengok perubahan dia, ya. Dulu tiap-tiap bulan tak pernah bagi bapak, sekarang tiap-tiap bulan dia bagi mak dia 100, bapak dia 100 misalan ni, kan. Perubahan tu akan lebih auqa' bin nafsi, jatuh berhati. Dia mak dia kata, oh bagus budak ni. Dia cakap macam tu, dia lebih menterjemahkan, lebih menarik daripada dia bersyarah pom-pom-pom, lama-lama dia bergaduh. Kau baru 2 hari sedar bukan main, kau macam wali gitu. Kan? Dia dah tak tahan telinga, kan, dia jawab. Jadi kalau kita tak cakap banyak, sikit-sikit je, tapi kita tunjuk akhlak baik, perubahan tu lebih tangkap dalam jiwa dia, ya. Itu maksud di lisanul hal, lidah kelakuan lebih menterjemah daripada lisan zahir kita luar, lidah maqal mungkin, ya. Habis, dan sebagaimana dikatakan dunia itu yang kukuh, mana bawah ni. Begitu pula tiada satu pun melainkan memerlukan pada dirinya kepada pencipta yang menciptanya, yang mengekalkannya, yang menetapkan sifat-sifat, yang membuat dia berkembang di dalam segala peredaran masa. Mana semua tu menunjukkan keesaan dia. Bahkan tidak setuhan batal makna ketuhanan. Kalau batal makna ketuhanan, satu makhluk takkan ada. Jadi kewujudan makhluk seolah-olah dia berkata Allahum mawjud yattasib bi sifatil kamalat. Seolah-olah makhluk berkata Allah mawjud dan bersifat dengan keesaan dan sifat kesempurnaan. Bahkan tak begitu, kita pun tak ada. Itu maksudnya. Itu dipanggil lisanul hal, ya. Itu memandang dalam keadaan mematikan kelakuan-kelakuan pentadbiran besar Allah Ta'ala, ya. Maka suatu itu dengan memerlukan kepada yang tersebut tadi, lalu naik saksi, ya, dengan mengkudusnya, pengkudusannya, maknanya pensucian kepada Khalik. Dan maka kenaik saksian itu diketahui oleh orang-orang yang bermata hati, ya, tidak oleh orang-orang yang membeku, ya, yang berpegang kepada zahir saja. Kerana firman Allah Ta'ala, walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi sayangnya kamu tidak mengerti pujian dan tasbih mereka itu. Itu dia. Ya, dua pendapat lah. Satu pendapat yang kata lisan hal, ada yang katakan lisan betul-betul dia cakap pun ada, kan. Itu mukjizat berlaku pada Nabi SAW, yang boleh batu mengucap tasbih tangan Nabi SAW, ya, pokok-pokok bercakap. Itu semua maknanya apa tu? Mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Banyak lagi lah, itu antara dia.
Kemudian ada pun orang-orang yang singkat pemikirannya, wallahu alam.